Baik, terima kasih kepada rakan penyampai di studio dan untuk segmen Bual Biz pada kali ini kita akan membincangkan tentang impak dan cabaran sektor pekerjaan pasca COVID-19 bersama-sama dengan tetamu yang telah pun bersiap sedia di talian iaitu Profesor Madya Dr. Evan Lau Pohok, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Selamat pagi, selamat petang Prof. Selamat petang. Sihat, Prof? Sihat. Bagaimana dengan keadaan di sana? Keadaan sini bagus. Kami sekarang di rumah ni, bekerja di rumah. Betul. Sama-sama bekerja di rumah. Baik. Jadi, Prof, kalau kita bercakap tentang impak dan juga cabaran sektor pekerjaan pasca COVID-19 ini, bagaimana pandemik COVID-19 memberi impak dan juga cabaran kepada sektor pekerjaan ini, Prof? Apa yang bermula sebagai ancaman kesihatan awam telah menjadi krisis ekonomi, di mana tiada siapa yang tertinggal, which is say we leave no one behind, that itu. So semuanya, semua orang mempunyai terkesan dengan impaknya. Tapi saya melihatkan situasi ini adalah sebahagian daripada VUCA. Saya akan cuba untuk merungkaikan apa itu VUCA. V, volatility ataupun kemeroapan. U, uncertainty, ketidakpastian. C, complexity atau kerumitan. Dan A, ambiguity. So itu yang berlaku sekarang. Itu senario kita sekarang. So kemeroapan itu maksudnya keadaan di mana perubahan berlaku dengan secara pantas dan drastik. So itu yang berlaku. So berlaku daripada awal tahun ini sampai sekarang kita melihat bahawa COVID-19 ini mempunyai kesan yang negatif terhadap bukan saja kepada sektor kesihatan tapi sektor-sektor yang lain juga. Dan kompleksiti adalah kerumitan yang berlaku sekarang di mana senario kini semakin kompleks. Kita perlu penyelesaian yang kompleks juga. Yang U tadi, ketidakpastian, sesuatu yang tidak pasti berlaku. Dan A, kekaburan, kita tidak tahu di mana jalannya betul, masa depan yang samar untuk sektor pekerjaan. So itu adalah cabaran yang paling utama di dalam era pasca COVID-19 ini. Satu lagi cabaran, ironinya konsep bekerja dari rumah tu dianggap sesuatu yang sangat baharu di negara ini. Tapi ia sesuatu yang akan dipraktikkan di dalam norma baru ni, dalam kehidupan seterusnya selepas ini. Prof, kalau kita lihat mungkin Prof boleh kongsikan apa antara sektor pekerjaan yang terjejas ketika ini dalam situasi pandemik COVID-19? Seperti yang saya katakan tadi, keseluruhannya sektor pekerjaan itu, job itself ataupun pekerjaan itself itu akan terganggu, akan terkesan. Itu secara amnya. Pekerja di sektor perkilangan, industri, pembinaan, perkhidmatan, especially yang ada gaji harian itu antara yang paling terjejas untuk pendapat saya. Itu juga termasuk dengan sektor pelancongan dan sektor penerbangan akan terjejas. Dia sudah pun terjejas sekarang ni. Bukan saja di Malaysia tapi secara global di seluruh dunia. So itu antara sektor-sektor yang akan terjejas. Baik, jadi kalau kita lihat sektor yang terjejas memerlukan mungkin perancangan ataupun strategi bagi mengatasi keadaan tersebut. Jadi adakah Prof melihat keperluan untuk merangka strategi perubahan bagi sektor pekerjaan, jadi terutama dalam menyesuaikan dengan keadaan norma baharu sekarang ini? Ya, memang diperlukan. Sebab itu saya katakan tadi pada awalnya tadi adalah persekitaran VUCA ataupun dunia VUCA sekarang ni. So dunia VUCA ni memerlukan sesuatu yang agak berani dan drastik dalam segi cara penyelesaiannya. Ini bukan sesuatu yang linear. Dia memerlukan model yang non-linear ataupun pendekatan yang tidak linear, merangkumi strategi yang berani untuk dalam norma baru ini. So untuk menghadapi volatility ataupun kemeroapan, perlu ada visi di mana kita perlu bertindak, mengkaji semula, kesannya secara aktif dan berpandangan jauh. So dalam ini bukan saja kerajaan tapi majikan, individu juga di dalam lingkungan itu perlu ada vision, apa yang nak dibuat, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu bertindak dan mengkaji
apa yang berlaku sekarang. Right? Untuk uncertainty, kita perlukan understanding ataupun pemahaman. Kita tidak seharusnya bergerak ataupun secara linear lagi. Kita perlu faham apa situasi sekarang dan kita cari jalan penyelesaian yang cepat. Bukan mudah, tapi cepat dan efektif. Itu dan bergerak ke hadapan secara fleksibel dan mampan. Untuk kompleksiti, kita perlu ada clarity. Kita perlu clear, jelas apa yang berlaku. Kita perlu berani, courage, dan kita perlu connected. Ya, kita hidup dalam dunia yang interconnected ataupun hyperconnection. Kita perlu connect dengan semua orang supaya jalan penyelesaian itu adalah lebih jelas. Kita merancang mengikut perubahan. Dan untuk anxiety perlu ada agility ataupun mudah ubah. Agility, perubahan daripada plan kita, right? Perlu adapt. Kita perlu adapt dengan apa yang kita ada sekarang. Dan satu lagi dalam perkataan A itu adalah AI, iaitu Artificial Intelligence. Dan itu telah pun dibuat dalam era IR 4.0 ini. So, ini adalah tindakan dan perancangan yang saya katakan ini bukan saja untuk kerajaan saja merancang. Majikan pekerja juga sama-sama kita merancang untuk strategi perubahan ini yang lebih efektif. Baik, jadi daripada Jabatan Perangkaan juga turut meramalkan negara dijangka mengalami kelembapan ketara ekoran penurunan dalam indeks pelopor ataupun IP untuk 4 hingga 6 bulan ke hadapan yang sekaligus, Doktor, dikhawatiri menyebabkan pengangguran. Dan dalam hal ini, bagaimana kadar pengangguran ini boleh kekal untuk dikawal? Ya, ini juga saya menjemput ataupun saya perlu ada satu sinergi ataupun keseimbangan di antara kerajaan, polisi kerajaan ataupun dan majikan dan pekerja itu sendiri. So seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Sumber Manusia mengatakan perancangan penempatan semula pekerjaan itu adalah antara satu strategi. Program penempatan itu akan melibatkan program latihan semula ataupun reskilling, upskilling kepada para pekerja. Ini ada satu yang ini daripada segi apa yang boleh dibuat daripada dari segi kerajaan. Dari segi majikan, isu pendigitalan adalah langkah yang boleh diambil oleh usahawan, boleh diambil oleh majikan untuk memastikan syarikat kekal berdaya saing di dalam sekitar norma baru ni. Pasca COVID-19 ni bukan sahaja bercakap lagi pergi pada ekonomi digital. Ini sesuatu yang perlu dibuat sekarang. Yang perlu dibuat sekarang. Dan untuk isi rumah, untuk individu, fokusnya sekarang adalah di antara keperluan dan kehendak. Kita tahu lebih daripada 2 bulan ini, perbelanjaan itu lebih pada keperluan. Itu adalah sesuatu yang positif. So, dan yang saya katakan tadi di akhirnya, wujudnya kerjasama dan keseimbangan yang meluas di antara individu, pihak swasta, pihak majikan dengan kerajaan untuk demi kebaikan bersama. Kerjasama dan keseimbangan ini bukan saja dapat melandaikan keluk penularan yang selalu disebut, tapi juga dapat melandaikan keluk kemelesetan ekonomi dan menjamin pekerjaan. Baik, okey. Itu sahaja masa yang kita ada, Profesor. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Evan Lau Pohob, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS terhadap perkongsian tentang topik impak dan cabaran sektor pekerjaan pasca COVID-19. Terima kasih, Prof. Terima kasih sekali lagi. Baik, kembali bersama rakan penyampai di studio. Pada sesi urus niaga pagi, pasaran saham Malaysia memulakan dagangan dengan berhati-hati apabila dibuka rendah sebelum aktiviti belian pada pertengahan sesi membantu pasaran untuk kembali pulih. FBM KLCI dipacu terutamanya oleh syarikat pengeluar sarung tangan yang meneruskan aliran menaik di samping kaunter perladangan. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI naik 1.59 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,508.85. Pasaran berada dalam tren negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 442 berbanding 387. Sementara 1,103 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga.
Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 13 kaunter untung, 15 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Nestle Malaysia Berhad, Top Glove Corporation Berhad dan Hong Leong Financial Group Berhad masing-masing naik 30 sen, 24 sen dan 16 sen. Manakala kaunter rugi, Hapsin Consolidated Berhad, Hong Leong Bank Berhad dan IOI Corporation Berhad masing-masing jatuh 21 sen, 12 sen dan 10 sen. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.32% kepada RM5.29 sepaun, 0.27% kepada RM4.78 seeuro dan 0.19% kepada RM3.06 sedolar Singapura. Selebihnya, ringgit susut 0.11% kepada RM4.27 sedolar Amerika dan 0.08% kepada RM4 setiap 100 sen. Laporan Terus amalkan kawalan kendiri serta biasakan dengan gaya hidup norma baru. Sama-sama kita patuhi perintah kawalan pergerakan pemulihan. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam hormat. Macam betul-betul